Sembahyang fardu mesti kena berdiri. Tapi apa yang Nabi buat dalam solat fardu, kita kena buat dalam solat sunat juga. Bermakna Nabi kita bila lepas angkat takbir saja, Nabi akan baca doa al-istiftah. Dan kebanyakan ulama sebut doa al-istiftah bagi solat sunat dan fardu merupakan perkara yang wajib. Kerana Nabi tak pernah meninggalkan solat apa yang dipanggil doa al-istiftah. Ada lebih kurang 12 bacaan yang Nabi ajar kepada kita. Antara yang masyhur yang dianjurkan dalam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah tanya kepada Nabi apa yang Nabi baca sebelum daripada baca Fatihah. Nabi kata, Nabi baca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta al-masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini khataayaya kama yunaqqa ath-thawbu abyad min ad-danas. Ni antara paling masyhur yang Nabi baca. Ataupun Nabi juga baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Macam kita baca tu. Ada juga hadis menceritakan Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Ada hadis juga Allahu Akbar, Allahumma anta rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Nabi baca lebih kurang 12 ke 13 cara doa al-istiftah. Kalau tuan-tuan ingat banyak cara bacaan, boleh perbagaikan. Sebagaimana kita banyak surah kita hafal, kita perbagaikan. Betul tak tuan-tuan? Kita solat subuh, idza jaa nasrullah. Rakaat kedua, inna a'tayna. Zuhur, perbagaikan sebagaimana kita ingat. Termasuklah doa istiftah subuh, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta al-masyriqi wal maghrib. Sekali zuhur, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira. Boleh perbagaikan. Dengan syarat kita ingat banyaklah. Kalau kita ingat satu saja, bacalah yang tu sampai hari kiamat nanti. Tak ada masalah. Dan hukum dia adalah benda ni ialah wajib. Nabi takkan tinggal doa al-istiftah. Doa al-istiftah sama ada untuk makmum dan juga untuk imam. Siapa yang takbir dengan imam, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, mulakan solat kita dengan doa al-istiftah. Tapi kalau tuan-tuan datang, imam dah baca Fatihah dan sebagainya, kita Allahu Akbar, tinggalkan istiftah, terus kita baca surah Al-Fatihah. Kerana masa tu kita telah diangkat daripada untuk baca doa al-istiftah. Ni yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas Nabi baca doa al-istiftah, Nabi akan mulakan dengan Nabi membaca Fatihah. Nabi membaca Fatihah. Bagi mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, Fatihah ni ruknun min arkanis salat. Rukun kepada rukun solat. Siapa yang tidak baca Fatihah, solat dia sah. Rakaat yang dia tak baca Fatihah saja tidak sah. Nampak tak? Kita rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua baca Fatihah, rakaat ketiga kita terlupa. Kita tak baca Fatihah, kita baca surah dan sebagainya. Adakah solat kita sah? Solat sah. Yang tak sah, rakaat tadi yang kita tidak baca Fatihah. Sama ada kita terlupa dan sebagainya, ataupun kita bangun-bangun tak biasa baca idza jaa, dah rakaat ketiga baca idza jaa nasrullahi wal fath. Allah lupa. Allah tak lupa, hang yang lupa. Allah tak lupa. Jadi bila teringat, berhenti saja idza jaa tu, terus kita baca Fatihah. Tapi kalau kita dah rukuk dan sebagainya, solat kita sah, rakaat tersebut tidak sah, teruskan solat macam biasa. Lepas saja kita baca tasyahud akhir, Allahu Akbar, tambah lagi satu rakaat yang sempurna. Rakaat tersebut menggantikan rakaat yang kita lupa baca Fatihah, dan akhirnya kita sujud 2 kali, sujud sawi. Akan kita ceritakan dalam akhir kuliah kita pada pagi ini. Nabi akan baca surah Fatihah kerana bagi mazhab al-Imam Syafi'i, Fatihah rukun kepada rukun solat berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, innama ju'ila al-imam, berdasarkan hadis Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat, tidak sah solat melainkan orang yang solat dalam keadaan dia membaca Al-Fatihah.
Sama ada makmum, imam, solat sunat, fardu, mesti membaca surah Fatihah. Bagi mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Fatihah itu bukan rukun tapi perkara yang wajib sahaja. Kalau tinggal pun tak ada masalah. Berdasarkan ayat Al-Quran, fa idza quri'atil Quran fasma'u lahu wa ansitu. Allah sebut kepada kita, bila dengar orang baca Al-Quran, Allah suruh dengar dan suruh diam. Kita solat dengan imam, solat maghrib dan sebagainya. Imam baca Fatihah tak tuan-tuan? Tuan-tuan solat subuh tadi, imam baca Fatihah tak? Baca surah tak? Bagi mazhab Imam Hanafi, dia kata Allah sebut dah, bila dengar orang baca Al-Quran, diam, dengar. Sebab tu bagi mazhab dia, Fatihah itu bukan rukun kepada rukun solat. Bagi mazhab Maliki dan Hambali, dia ambil jalan pertengahan. Al-Quran pun ditengok, hadis pun ditengok. Dia sebut kepada kita bila kita solat jahr, maghrib, isyak dan juga subuh, kita dengar imam baca Fatihah, dengar. Dengar imam baca surah, dengar. Masa tu dia kata diamlah, tak perlu baca apa-apa. Tapi bila kita solat zuhur dan asar, tak dengar imam baca Fatihah dan sebagainya, masa tu bacalah surah Fatihah, kerana itu merupakan arahan Nabi dalam hadis. Ni maklumat sahaja. Bagi mazhab Syafi'i, dia suruh kita baca surah Al-Fatihah kerana dia merupakan rukun pada rukun solat. Nabi akan baca Fatihah pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Cara bacaan Nabi, Nabi akan baca secara tertib. Isteri Nabi Ummu Salamah kata, Nabi baca qit'ah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nabi akan baca satu-satu sampailah habis surah Fatihah. Nak sambung boleh tak? Boleh sambung, tapi dengan cara yang cukup elok, sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Ada kaedah sambung dia, bukan macam kita orang duk sembahyang tarawih tu, dia baca macam mana tuan-tuan tarawih orang Melayu? Bukan senapas, dia tak bernafas tu pun. Nak sambung boleh, tapi yang paling afdal, ini kita dalam bidang tajwid dah, paling afdal ayatan, satu ayat. Nabi akan baca pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Dan untuk makmum yang dia datang masbuk dan sebagainya, dia angkat takbir saja, alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun Allahu akbar ruku, tinggalkan Fatihah, Allahu akbar ruku. Kerana arahan daripada Nabi, wa idzar ka'a farka'u, bila imam ruku, maka kamu rukuklah bersama dengan imam. Kalau dia orang yang masbuk dalam solat, tak payah sempurnakan bacaan Fatihah. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, Nabi akan baca Fatihah. Rakaat pertama dan rakaat kedua, selepas daripada baca Fatihah, Nabi akan baca surah. Macam mana cara Nabi baca surah? Yatulu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Nabi tak baca sembrono. Kita yang mengaji pun insya-Allah lepas ni tak baca ikut suka. Nabi akan baca yatulu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Rakaat pertama lepas Nabi baca Fatihah, Nabi akan baca surah yang panjang. Surah yang panjang. Datang rakaat kedua, cara Nabi akan baca surah yang lebih pendek daripada rakaat pertama. Ini sunnah Nabi, tuan-tuan sekalian. Rakaat pertama, tuan-tuan, kita baca semuka, tarawih contoh. Rakaat kedua, kita baca setengah muka ataupun lebih sikit, jangan sampai semuka. Kita mungkin tak sampai makam tu, betul tak tuan-tuan? Kita biasa baca Allahu Akbar. Rakaat pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Habis datang rakaat kedua macam biasa juga, idza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Ni cara bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata rakaat pertama surah pendek, rakaat kedua surah panjang, dak. Nabi ajak kita tertil. Rakaat pertama dengan rakaat kedua, surah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Wallahu alam. Ada soalan boleh tanya sebelum kita nak sambung. Sila.